Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk tahun ini, cikgu akan mengajar kamu semua subjek reka bentuk dan teknologi. Pada hari ini, kita akan belajar tentang penghasilan projek, alatan tangan. Pada hari ini, kamu akan belajar tentang ciri dan sifat bagi PVC, perspek dan juga sistem asas elektromekanikal. Jom. Baiklah murid-murid, perhatikan gambar yang telah saya sediakan. Gambar ini menunjukkan suasana di sebuah pasaraya. Di dalam gambar ini terdapat beberapa mesin atau alatan yang banyak memudahkan urusan kita. Antaranya, yang pertama, lift. Yang kedua, eskalator. Dan yang ketiga, pengelak lantai. Tahukah kamu bagaimanakah ketiga-tiga mesin ini berfungsi? Untuk mengetahui jawapannya, jom kita teruskan pelajaran pada hari ini. Pada tahun ini, kita akan membina sebuah projek yang menggabungkan bahan logam dan bahan bukan logam menggunakan sistem asas elektromekanikal. Jadi, mari kita berkenalan dengan bahan bukan logam terlebih dahulu. Yang pertama, polyvinyl klorida. Perhatikan gambar-gambar yang cikgu bulatkan. Yang pertama, pintu. Yang kedua, hos mesin basuh. Yang ketiga, paip. Bahan-bahan ini dibuat dengan menggunakan polyvinyl klorida ataupun PVC. Ini kerana sifat-sifat PVC yang kuat, keras, kukuh, ringan, mudah dilentur dan tahan lama. Selain PVC atau polyvinyl klorida, tahukah kamu terdapat satu lagi bahan bukan logam yang kita gunakan di dalam urusan seharian? Bahan yang dimaksudkan ialah perspex. Perspex ialah sejenis bahan bukan logam yang bersifat ringan, keras, tahan lama dan pelbagai warna. Penggunaan perspek biasanya terdapat pada papan tanda keluar sama ada di dalam bengkel RBT kamu, di pasaraya ataupun di mana-mana bangunan. Dan yang kedua, pada papan plat kenderaan. Baiklah, seterusnya kita akan belajar tentang alatan tangan. Tahukah kamu salah satu risiko untuk mendapat kecederaan adalah dengan menggunakan alatan tangan yang tidak sesuai? Alatan tangan yang sesuai boleh membantu kamu dalam memudahkan kerja-kerja menghasilkan projek. Yang pertama, gergaji tangan. Gergaji tangan digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Pada gambar yang telah cikgu sediakan, terdapat label pada bahagian gergaji tangan. Yang kedua, gergaji lengkung halus. Gergaji lengkung halus digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Terdapat beberapa bahagian pada gergaji lengkung halus. Namun harus diingat, mata gergaji lengkung halus mudah patah. Dan tahukah kamu mengapakah kita perlu memasang mata gergaji lengkung halus menghadap ke arah pemegang? Tinggalkan jawapan kamu pada ruangan komen yang disediakan. Tahukah kamu apakah kegunaan gergaji kerawang? Gergaji kerawang digunakan untuk memotong bahagian melengkung dengan cepat. Terdapat 5 bahagian utama pada gergaji kerawang. Yang pertama, tapak kerja. Yang kedua, lengan. Ketiga, motor. Keempat, suis. Dan yang terakhir, mata gergaji. Alatan yang keempat perlu kamu pelajari pada hari ini ialah pahat. Pahat digunakan untuk meraut, memahat, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Pahat perlu digunakan bersama dengan ganding getah atau ganding kayu. Elakkan menggunakan tukul kuku kambing untuk mengetuk pahat bagi mengelakkan
berlaku kerosakan pada alatan tersebut. Seterusnya, pisau pemotong Perspex. Pisau ini terdiri daripada dua bahagian yang utama. Yang pertama, pemotong dan yang kedua, mata. Kegunaan utama pisau ini adalah untuk memotong kepingan Perspex secara lurus. Seterusnya, pistol pengokot atau stapler gun. Pistol pengokot perlu digunakan bersama dengan dawai kokot. Kegunaan utama pistol pengokot adalah untuk mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Dan alatan yang ketujuh, pistol perekat panas. Pistol perekat panas digunakan bersama-sama dengan rod perekat panas untuk mencantumkan bahan. Awas! Suhu yang tinggi pada pistol perekat panas semasa digunakan boleh mencederakan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alatan ini. Baiklah, topik yang terakhir pada hari ini adalah sistem asas elektromekanikal. Terdapat 3 sistem asas yang perlu kamu pelajari. Yang pertama, motor dan gear. Yang kedua, motor, takar dan tali sawat. Manakala yang terakhir ialah motor, gegancu dan rantai. Tahukah kamu apakah perbezaan di antara gegancu dan gear? Gegancu ialah roda bergerigi yang digunakan bersama-sama dengan rantai. Manakala gear pula ialah sejenis komponen berputar yang mempunyai gigi pada bahagian luarnya. Gegancu dihubungkan bersama dengan rantai, manakala gear pula dihubungkan sama ada dengan satu atau lebih gear yang lain. Contoh utama bagi sistem motor dan gear ialah pada mesin pengisar ais dan kereta kawalan jauh. Seterusnya, sistem yang kedua adalah sistem yang menggunakan motor, takal dan tali sawat. Sistem ini banyak digunakan pada mesin jahit elektrik dan juga kren yang terdapat pada tapak pembinaan. Dan yang terakhir sekali, sistem asas elektromekanikal yang ketiga yang terdiri daripada motor, gegancu dan rantai. Sistem yang ketiga ini banyak digunakan pada basikal, kereta kebal dan juga motosikal. Baiklah murid-murid, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kamu semua dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan. Jangan lupa amalkan penjarakan sosial dan jawab soalan latihan yang telah diberikan. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.